Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu doakan semua anak-anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat semua ya. Pertama sekali cikgu minta maaf pada kali ini kita terpaksa adakan PDP kita secara recording. InsyaAllah akan datang kita akan buat secara live ya. Sebabnya pertama sekali pada hari ini pukul 11 ni cikgu ada mesyuarat sebenarnya. Cikgu ada mesyuarat bersama PPD. Sama juga dengan kelas kita yang berlangsung pada pukul 11 juga, 11 pagi ni. Cikgu ada mesyuarat dengan PPD. Kebetulan pula pukul 10 pagi, pukul 9 pagi ada appointment, ada pelajar, seorang pelajar pendidikan khas yang akan masuk tingkatan 1 juga. Itu kawan kamu nanti. Dia kata dia penjaga dia kata ada baru dapat kad OKU dan akan daftar ke kelas pendidikan khas insyaAllah. Nanti dia akan jadi kawan kamu lah. So dia ada appointment dengan cikgu pagi ni. Jadi kelas kita terpaksa diadakan secara recording lah, cikgu terpaksa record dulu. Akan datang insyaAllah kita dapat berkenal-kenalan dulu. Ni kelas pertama kita kan, tingkatan 1. Kelas kita ada 5 orang. Betul? Kelas kita ada 5 orang. Kita tak kenal lagi kan. Hari tu masa taklimat orientasi tu kita baru ada yang kenal, ada yang tak ada hari tu. Betul tak semua yang ada masa tu. So yang pertama ada nama Adam, yang kedua ada nama Munirah, betul? Yang ketiga ada Afiq Najmi, ada Hasif Shah, dan yang terakhir Israr. Dan akan datang akan ada seorang lagi pelajar tingkatan 1 akan masuk juga nanti. Okey. Cikgu kenalkan nama cikgu Zaidi. Cikgu Zaidi bin Masri. Panggil Cikgu Zaidi. Cikgu akan mengajar kamu pendidikan seni visual. Pendidikan seni. Pendidikan seni untuk kelas tingkatan 1 sekolah menengah ni. Okay. Ini adalah kelas pertama kamu kan? Kelas seni visual. Okay. Dalam kelas pertama ni ada beberapa keperluan sebenarnya. Ya, cikgu terangkan keperluannya ialah cikgu nak kamu sediakan, kalau ada ibu bapa ada kat sini kan. Kalau ada ibu bapa kat sini nanti minta tolong sediakan anak-anak ni nak kamu sediakan buku nota garis panjang. Boleh? Buku nota garis panjang 1. Buku nota panjang, jenis yang panjang tu. Lepas tu yang kedua ialah pocket file. Nota panjang tu macam ni cikgu tunjukkan contoh dia. Ni. Nota panjang yang macam ni pun boleh. Sebab sekarang kedai buku tutup. Kedai buku tutup sebab COVID-19 ni tak buka. Buku apa-apa pun boleh. Yang penting buku yang senang, yang mudah. Garis buku yang besar sikit yang panjang lah. Bukan yang pendek, yang panjang tu. Macam ni boleh, macam ini pun boleh, yang hardcover pun boleh, okey. Ataupun buku lain yang panjang macam ni. Dan satu lagi cikgu nak kamu sediakan pocket file. Macam ni cikgu tunjukkan. Pocket file. Okey, yes, macam ni. Yang kertas macam ni pun boleh, pocket file. Yang Luxina macam ni pun boleh, ataupun yang cantik sikit yang macam ni. Macam ni pun boleh. Atas kamu. Cikgu tak nak tetapkan lah, nanti susah pula nak cari waktu-waktu COVID ni kan. Susah nak cari. So ni kalau ada dulu, kalau tak ada tak apa. Kemudian hari pun tak apa. Sebab apa cikgu nak yang ni? Sebab kita nak kumpulkan koleksi-koleksi hasil kerja kita nanti. Okay? Hasil kerja kita nanti kita akan kumpulkan. Kita akan masukkan dalam file ni. Okay, kita masukkan dalam file ni. Nanti kita boleh buat compilekan nanti. Akhir nanti hujung tahun nanti kita boleh compilekan dia punya hasil-hasil kerja kamu nanti. Okay, ingat yang satu kita nak buku nota. Buku nota tu nanti ada sikit lah. Setiap kali pembelajaran ada sikit nota. Dan juga hasil kerja kamu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah
Sebenarnya mata pelajaran kita ini menggunakan buku teks, okey, buku teks. Pembelajaran kita menggunakan buku teks, tetapi buku teks kita ni tak banyak sebenarnya pendidikan khas library. Memang tak cukup. Tapi cikgu dah sediakan satu platform. Okey. Cikgu nak himpunkan koleksi buku teks pendidikan khas. Okey, tapi sekarang ni masih dalam pembinaan. Tapi untuk pendidikan seni cikgu dah sediakan dah. Okey. Kalau kamu nak dapatkan nanti, cikgu akan bagi tahu dekat ibu bapa kamu dalam grup WhatsApp link dia. Tapi buat sekarang ni, kalau nak cari sini, cikgu kamu terus type library ppki smkpp. Okey. Ya. Okey, sekejap. Okey. gg.gg slash library ppki smkpp. Okey. Okey, ini dia. gg.gg slash library ppki smkpp. Okay, nanti cikgu bagikan link dia dalam grup WhatsApp, okey. Kat sini cikgu dah sediakan buku teks digital. Okey, nanti minta kamu buka dekat pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, macam ni. Okey. Nampak tak? Okey, nampak. Okey. Usahakan kita go through terus buku teks ni. Nanti kamu buka sendiri kamu boleh. Nanti cikgu bagi link dia. Okey. Ini buku teks yang kita gunakan. Ini muka depan dia. Muka depan dia, okey. Muka depan dia. Next. Okey, macam ni buku dia. Dia ada 2 modul. Modul 1 ialah unsur seni. Okey. Modul 2 prinsip rekaan. Okey. Okey, pengenalan. Ya, kita terus pada modul 1. Ini modul 1. Modul 1 ni kita nak belajar pasal garisan. Kat sini. Okey, ini. Modul 1 ya. Okey, modul 1 pasal garisan. Kita nak belajar pasal garisan. Asas untuk pendidikan seni. Awal-awal sekali nak belajar pasal garisan. Kedua, kita nak belajar pasal rupa. Dan ketiga, bentuk. Kita belajar bentuk. Bentuk macam-macam bentuk lah kat sini kalau kat gambar ni. Macam bentuk. Silinder, sekunder. Ada bulat-bulat, segi empat. Yang keempat, jalinan. Okay. Yang kelima, warna. Kita nak belajar warna. Macam warna primer, warna sekunder. Okay. Yang terakhir, kita nak belajar pasal ruang. Okay. Yang untuk modul 1. Okay. Kita terus kepada okey, ini dah. Tajuk pertama kita hari ni ialah pasal garisan. Okey, garisan ini asas sangat-sangat berkenaan dengan pendidikan seni visual. Paling asas sekali nak belajar lukis, nak belajar pendidikan seni, kena tahu belajar apa itu garisan. Okey. Apa jenis-jenis garisan? Okey, ya. Ini paling utama sekali. Garisan ialah merupakan, cikgu bacakan, nanti kamu boleh ulang balik semula link yang cikgu bagi untuk buku teks ni, boleh baca sama-sama dengan ibu bapa kamu, okey? Garisan ialah merupakan cantuman siri titik. Cantuman siri titik. Kalau titik-titik-titik tu kalau kita cantumkan dia,
Dia cantumkan dia akan jadi jaga garisan yang selari lah. Okey, yang sama garisan. Garisan terdapat pada alam semula jadi. Ha? Terdapat pada alam semula jadi. Yang pertama. Yang kedua, terdapat pada objek buatan manusia. Ha? Terdapat pada objek buatan manusia. Yang pertama tadi, terdapat pada alam semula jadi. Ha? Yang Allah ciptakan lah. Yang terjadi sendirinya. Yang kedua, objek buatan manusia. Manusia yang cipta objek itu. Okay? Dan yang ketiga ialah karya hasil seni visual. Hasil seni visual. Okay? Contohnya lukisan apa semualah. Garisan boleh dihasilkan dengan menggunakan alat. Boleh menggunakan alat, media atau bahan tertentu di atas sesuatu permukaan. Boleh menggunakan, contohnya boleh gunakan apa? Pensel, pen, warna. Tapi garisan tu boleh digunakan di atas satu permukaan. Contohnya atas apa? Atas kertas. Atas apa lagi? Atas objek yang rata ataupun atas sesuatu barang, garisan boleh dilukis, boleh dihasilkan. Okey. Jenis-jenis garisan. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis garisan. Hari ni kita nak belajar 7 jenis garisan. Tapi ada pelbagai jenis garisan. Ada banyak jenis garisan. Okay? Yang pertama, kalau kamu tengok dekat situ, garisan yang pertama itu garisan tebal. Okay? Garisan tebal. Warna hitam, dia jelas nampak, dia tebal. Kalau macam ni, kalau kita nak lukis boleh pakai, nak mudah pakai marker pen. Nampak tebal kan, pakai marker pen. Yang kedua belah kanan ni, dalam bulatan ni ialah garisan putus-putus. Okay? Garisan putus-putus. Dia ada macam titik-titik. Garisan yang putus-putus. Okay? Yang ketiga, garisan yang berlingkar. Berlingkar macam ular. Okay? Dia berlingkar. Okay? Daripada luar, dia berlingkar sampai ke dalam. Ataupun daripada dalam, dia berlingkar ke luar. Okay? Yang keempat, garisan menegak. Garisan menegak. Garisan menegak, dia tegak lah. Okay? Garisan terpancar. Terpancar. So, dia memancar garisan tu. So, seperti gambar ni. Dia memancar daripada titik tengah ni. Okay? Dia memancar keluar. Macam tu lah. Dia memancar. Okay? Yang seterusnya, keenam. Garisan beralun. Beralun. Okay? Beralun. Garisan beralun. Macam apa? Garisan beralun. Garisan beralun seperti ombak. Okay? Seperti ombak tu. Dia beralun, alun. Dan yang terakhir ialah garisan nipis. Dia halus je. Kalau macam garisan tebal ni, selalunya kita gunakan marker pen. Okay? Dia tebal. Kalau garisan nipis ni pakai pen boleh. Atau pakai pensel pun boleh. Okay? Semua sekali ada berapa? Ada 7. Kita ulang balik semula ya. Garisan tebal, garisan putus-putus, garisan berlingkar, garisan menegak, garisan terpancar, garisan beralun, dan yang terakhir garisan nipis. Garisan nipis. Okey. Seterusnya, kita masuk ke muka surat sebelah, muka surat 5. Garisan boleh terdapat pada alam semula jadi. Okay, macam cikgu cakap tadi lah, masa dia punya maksud dia tadi. Garisan boleh terdapat pada alam semula jadi, yang pertama. Yang kedua, pada objek buatan manusia. Dan yang ketiga, terdapat pada karya seni. Faham tak? Kalau tak faham, kita tengok gambar contoh dekat situ. Okay? Contoh yang atas ni ada 2. Gambar kulit kerang dan juga gambar daun. Okay. Contoh garisan pada alam semula jadi. Okay. Pada alam semula jadi, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah barang-barang? Apakah objek-objek daripada ciptaan Tuhan?
yang mempunyai garisan-garisan. Contohnya kat sini ialah kulit kerang. Nampak tak kulit kerang ni? Garisan, 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 garisan kan? Okey, nampak garisan kat situ. So ini adalah garisan yang terdapat pada alam semula jadi. Dan seterusnya sebelah ni contoh yang dia bagi. Nampak tak garisan urat daun ni? Urat daun. Daun ni ada urat, nampak tak? Garisan, 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 garisan kan? Ini pun sama juga garisan yang terdapat pada alam semula jadi. Okey. Yang kedua, garisan juga terdapat pada objek buatan manusia. Manusia yang cipta. Yang contoh yang dibagi kat sini ialah landasan kereta api. Nampak garisan lurus tak? Garisan lurus kereta api. Garisan panjang, garisan juga. Garisan melentang ni pun nampak juga garisan tebal-tebal ni yang melentang ni. Itu pun garisan juga. Okey, ini adalah bentuk garisan. Kalau kita nak lukis pun boleh ni. Garisan. Yang kedua, tayar. Nampak tayar kereta ke tayar lori? Tayar kereta juga rasa ni. Nampak tak garisan-garisan pada bunga tayar tu? Okay. Ini manusia yang cipta. Manusia cipta objek ni. Okay. Dia terdapat pada objek buatan manusia. Nampak garisan-garisan pada objek tayar tersebut. Dan yang terakhir ialah garisan terdapat pada karya seni, pada lukisan lah seni kita. Lukisan. Garisan yang terdapat pada lukisan-lukisan yang dilukis lah. Macam ni ada lukisan-lukisan abstrak macam ni. So dapat macam-macam garisan. Yang gambar sebelah ni kurang jelas sikit kan sebab ni lukisan macam doodle kot saya rasa. Dia kat sini ada macam-macam bentuk garisan kat situ. Ada garisan tebal, ada lukisan tu garis putus-putus, dia campur salya yang garisan berlengkar, garisan berpancar, beralun pun ada sekali dekat sini. Okay? Okay. Okay, ini salah ni. Okay, fungsi. Fungsi garisan tu apa? Fungsi dia ialah untuk mewujudkan ilusi. Nak buat ilusi, gambar-gambar yang boleh berunsurkan ilusi. Kat sini. Contoh dia. Contoh garisan mewujudkan rupa dan corak. Untuk nak buat rupa, nak buat corak. Ni. 3. Untuk menimbulkan kesan pada pergerakan bentuk. Untuk nampak kesan bergerak. Macam contohnya kat sini kapal layar tu. Nampak kesan garisan dia bergerak. Kapal layar tu. Garisan menimbulkan tone dan jalinan untuk menampakkan tone pada gambar yang dibuat kat sini. Jadi jangan tembikar dengan juga pisang ni. Nampak tone dia tu, garisan-garisan halus kat situ. Dan yang terakhir, garisan menimbulkan bentuk. Dia menampakkan kat situ bentuk 3D kat situ. Nampak 3D dia timbul. So untuk menimbulkan bentuk. Okay. Apa tugasan kamu? Tugasan kamu cikgu nak beri ialah cikgu nak kamu salin baris semula ni, nota ni, ini pendek je nota dia. Ada berapa baris saja tu. Nota maksud dia saja. Okay, maksud garisan. Dalam buku nota panjang kamu tu, kamu tuliskan garisan ialah garisan merupakan bentuk siri titik. Garisan terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia, dan karya seni visual. Okay. Garisan boleh dihasilkan dengan menggunakan alat, media atau bahan tertentu di atas sesuatu permukaan. Okay, tulis tu je. Okay. Yang tepi-tepi ni kan, yang standard pembelajaran apa tu tak payah. Info ni pun tak payah. Okay. Cikgu nak kamu salin yang tu maksud garisan dan juga jenis garisan tu. Kamu cuba. Cikgu nak kamu cuba dalam buku tu. Tak ikut dalam bentuk bulat-bulat ni pun tak apa. Ikut sendiri pun boleh. Atas kesesuaian sendiri. Tapi nak ikut yang bulat macam ni pun boleh juga. Okay. Buat contoh garisan tebal. Buat contoh garisan putus-putus. Ikut macam ni. Okay. Ikut macam ni. Untuk muka surat 4 ni je. Yang lain tak payah salin. Okay. Salin yang ni je. Muka surat maksud garisan. Dan juga jenis-jenis garisan. Ada 7 jenis garisan. Cuba kamu lukis sendiri. Macam mana nak lukis gambar-gambar lukisan yang ni. Garisan tebal,
garisan putus-putus, okey, berlingkar, menegak, berterpancar, beralun dan juga nipis. Okey. Okey, fungsi garisan tak payah. Okey. Satu lagi, cikgu nak kamu sediakan muka surat 7 tu. Okey, aplikasi seni. Aplikasi seni. Kamu kena sediakan satu kertas lukisan ataupun tak, cikgu nak kamu kertas A4 je. Tak payah kertas lukisan. Sebab nanti kita nak masuk dalam file, tak muat nanti. Tapi kalau ada kertas lukisan lagi bagus, nanti boleh lipat dua, masukkan dalam file. Kalau tak ada kertas lukisan, pakai kertas A4 je. Nak mudah kertas A4 je senang. Kertas kosong, size A4, satu, pensel warna, pen, crayon, pensel. Okey, ini adalah contoh, tapi nak lebih daripada ni pun boleh. Nak pakai marker pen boleh, nak pakai magic color pun boleh. Okey. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah cikgu nak buat corak. Contoh dia corak kat sini. Dalam buku teks sini nampak kan? Saya nampak, sekejap cikgu dekatkan sikit. Cikgu dekatkan sikit gambar dia. Ini adalah contoh sahaja. Okey. Kalau kamu nak buat macam ni pun boleh. Tak nak buat macam ni pun boleh. Okey, lagi bagus. Okey, yang pertama, kamu ambil kertas A4. Cikgu nak kamu lukis corak di dalam kertas A4 tu dengan menggunakan 7 jenis garisan tadi. Conteng pun tak apa, buat corak-corak, tak kisah corak-corak apa, tapi mesti ada 7 jenis garisan tadi. Nak tiru corak ni pun boleh, ataupun kamu nak buat corak sendiri pun boleh, lagi bagus, lagi kreatif. Dalam tu ada contoh garisan tebal, buat garisan beralun, buat garisan terpancar, buat garisan titik-titik, menegak, ni garisan nipis. Okey, boleh? Boleh Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu dalam grup, okey, dalam grup WhatsApp. Okey, boleh. Buat yang macam mana pun, ini adalah contoh sahaja. Contoh saja. Cikgu dekatkan lagi gambar dia. Ini contoh. Okey, ini contoh. Okey, contoh gambar ni. Tengok tak yang belah tepi ni? Yang belah tepi ni garisan, belah kiri ni garisan tebal. Tebal. Dia beralun. Dicampur sekali. Tebal dan juga beralun. Yang ni garisan ada garisan putus-putus, ada garisan halus, nipis, okey. Ada garisan menegak, okey, garisan terpancar, garisan berlingkar. Ni garisan berlingkar. Okey, pakai warna, macam-macam warna pun boleh, campur-campur pun boleh. Warna crayon boleh, warna pensel biasa pun boleh, pakai pensel boleh, pakai pen biru boleh, pakai pen merah boleh, pakai pen hitam boleh. Semua boleh, cikgu benarkan. Atas kreativiti kamu. Kalau nak tiru macam ni pun, boleh juga. Kalau kamu nak buat contengan atau corak kamu sendiri pun, boleh juga. Okey? Yang penting mesti ada 7 jenis garisan macam ni. Boleh? Okey Okey. Alright. Okey, itu saja untuk kelas hari ni dan juga tugasan yang cikgu bagi. Cikgu ulang balik semula Cikgu ulang balik semula. Tajuk kita hari ni ialah garisan. Nanti cikgu minta kamu salin dan juga cuba buat contoh garisan-garisan ini. Jenis-jenis garisan ni dalam buku nota kamu. Okey. Tapi kalau tak dalam masa sama ni, kalau tak ada buku nota lagi, pakai kertas pun boleh. Okey. Sebab sekarang ni mungkin waktu COVID ni susah nak keluar ke apa ke kan. Cikgu tak straight sangat.
Okay. Tapi kalau pakai kertas A4 kosong pun boleh, nanti di akhir nanti kita compilekan nanti. Okay. Tapi kalau ada buku, lagi bagus. Okay. Kalau ada buku lagi bagus. Boleh salin terus dalam buku. Kalau tak ada buku, pakai kertas pun boleh. Nanti di akhir nanti, masukkan dalam file, nanti kita compilekan jadi bukan buku. Boleh juga. Okay. Ini jenis-jenis garisan. Ulama semula ada 7 jenis garisan. Seterusnya kita belajar garisan terdapat pada objek pada buatan alam semula jadi, pada objek semula jadi, objek buatan manusia, dan yang ketiga karya seni. Lepas tu fungsi garisan untuk mewujudkan ilusi, untuk mewujudkan rupa dan corak, untuk menimbulkan kesan pergerakan objek, bentuk, untuk garisan menimbulkan tone dan jalinan, dan seterusnya garisan menimbulkan bentuk. Okey, ada 2 tugasan. Yang pertama, salin balik semula contoh garisan dalam buku nota. Yang kedua, cuba buat dekorasi dinding ataupun lebih kepada corak yang menerapkan 7 jenis garisan di dalam corak tersebut. Nakaran kamu tu. Boleh ya? Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu tutup dulu. Okey. Okey. Ini buku teks digital, Library Pendidikan Khas SMT Putra Belanda. Nanti kamu boleh masukkan dekat situ. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu mendoakan kamu dapat melaksanakan tugasan yang cikgu bagi, dan insya-Allah akan datang next kelas. Sekiranya cikgu tak ada mesyuarat pada tarikh dan waktu yang sama dengan kelas kamu, kita akan buat secara online. Okey. Tapi kalau ada di kalangan kamu ada masalah dari segi online, tak ada komputer ke, tak ada handphone ke, masing-masing ada kakak nak guna ke, ada abang nak gunakan, tak apa, tak risau, jangan risau. Cikgu akan record dulu. Cikgu akan record kelas tu. Siapa yang tak dapat join kelas secara live, cikgu record, nanti cikgu akan share bersemula kelas yang cikgu record tu kat kamu. Mungkin dalam sejam lepas kelas tu ke, atau setengah jam kelas tu nanti ke, cikgu akan sharekan siapa yang tak dapat masuk kelas secara live. Cikgu akan record dan cikgu akan bagi kelas secara recording kelas. Okey. Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam SMK Putra Perdana. Bye bye.